Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kehadrat ilahi, kerana sama-sama kita dapat bertemu sekali lagi dalam sesi tazkirah asar di mana kita berkongsi sama faedah-faedah dan manfaat untuk kita bersama raih dan juga amalkan, insya-Allah. Moga-moga dengan nasihat, dengan manfaat, dengan faedah yang kita dengarkan ini, Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan lagi pahala kita dan kita berusaha untuk mempertingkatkan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada minggu yang lalu kita mendengar tazkirah berkenaan dengan bagaimana kita dapat meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh berbagai Ustaz Muhammad Safwan. Pada hari ini kita akan membincangkan satu topik berkenaan dengan istiqamah. Kita akan membacakan sebuah hadis yang di mana pada penonton dan pendengar jemaah di luar sana yang menonton sekarang pasti sudah mendengarnya. Hadis yang masyhur di dalam kitab Arba'in oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan hadisnya berbunyi begini: wa bihi ilahi an qala radhiyallahu ankum an Abi Amrin Sufyan bin Abdullah qala qultu ya Rasulullah qul li qawlan fil Islam la as'alu anhu ahadan ghairak faqala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh sahabat Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu telah berkata, qultu ya Rasulullah, aku telah berkata ya Rasulullah, qul li qawlan fil Islam, katakanlah aku sesuatu perkara dalam Islam. Qul li fil Islam qawlan, sesuatu perkataan. La as'alu anhu ahadan ghairak, aku tidak akan bertanya sesiapa pun melainkan kamu ya Rasulullah. Sahabat ni, Sufyan ni, nak minta nasihat daripada Rasulullah, nasihat yang merasakan satu nasihat yang sangat penting buat dirinya dan juga mereka yang mendengar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan mengatakan, katakanlah, qul amantu billah, berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim, kemudian kamu beristiqamah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini berkenaan dengan istiqamah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahqaf yang berbunyi, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya dalam surah Fusilat ini, dalam surah Al-Ahqaf ini, Allah SWT telah berfirman, innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka yang telah berkata, rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka tetap beristiqamah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak akan ditimpa kesedihan di atas mereka dan mereka tidak merasa kekhawatiran dan ketakutan. Ini adalah kelebihan orang yang beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, beristiqamah di dalam perbuatannya, beristiqamah di dalam ibadahnya. Ini adalah orang-orang yang akan memulakan dirinya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka tetap berpegang teguh dan beristiqamah dengan amalan dan ibadah mereka dan kepatuhan mereka ke atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah inilah yang akan membawa kita menuju Allah Subhanahu wa taala dengan amalan ibadah kita. Dan kita lihat istiqamah ini, kita boleh tafsirkannya dengan tafsiran makna yang mudah, iaitu konsisten. Dalam bahasa Inggeris, consistency. Kita mestilah ada satu sikap yang konsisten dalam pekerjaan kita. Sama ada kita membuat perkara yang lain, kita membuat pekerjaan kita belajar sebagai seorang pelajar, ataupun kita membuat sesuatu perkara yang kita suka, sama ada ianya hobi kita ataupun sukan. Mereka yang konsisten dalam perbuatan mereka, itulah yang akan berjaya di dalam apa yang mereka lakukan. Seorang pemain bola tu, kalau dia berlatih setiap hari dan konsisten dalam latihannya, konsisten dalam
pembentukan dirinya untuk menjadi seorang pemain yang bagus, dia akan memperolehi kejayaan di satu masa nanti kerana konsistennya yang tidak pernah berputus asa untuk tetap mempertingkatkan dirinya dari masa ke semasa. Begitu juga dengan orang-orang lain yang bekerja dan sebagainya, mereka akan merasai kejayaan di dalam dunia jika mereka tetap terus konsisten dengan apa yang mereka lakukan. Begitu juga dengan kita umat Islam. Kita umat Islam ini bagaimana kita dapat meningkatkan diri kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita tetap teguh dan istiqamah iaitu konsisten dalam amalan ibadah kita dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita mengatakan bahawasanya kita ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita kongsikan 3 tips mudah untuk kita ingat, untuk kita ambil manfaat berkenaan dengan istiqamah. Tips yang pertama adalah jangan kita memperkecilkan istiqamah itu. Jangan kita memperkecilkan, jangan kita memperlekehkan, jangan kita mempersendakan istiqamah itu walaupun ianya adalah satu perbuatan yang kecil saja. Jangan kita memperkecilkan apa jua bentuk perbuatan yang kita lakukan dengan konsisten. Walaupun kita katakan setiap hari aku hanya berzikir 10 kali di setiap pada waktu pagi, kemudian 10 kali di waktu petang. Ini satu istiqamah yang kita patut teruskan. Walaupun orang lain mungkin mendengarnya, mungkin mengejek dengan mengatakan, sedikitnya zikir kamu. Tetapi kita melakukannya dengan istiqamah, dengan konsisten, dengan tidak berputus asa dan tidak memutuskan amalan tersebut hari demi hari. Ini adalah sesuatu perkara yang lebih baik daripada kita memperkecilkan dan memperlekehkan istiqamah tersebut. Begitulah ganjaran yang kita dapat setelah kita beristiqamah dalam amalan kita, di mana kita telah sebutkan di dalam ayat Al-Ahqaf sebentar tadi. Allah SWT juga berfirman dalam surah Fussilat ayat 30 yang bunyinya berbentuk sama dalam permulaan ayat itu. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam surah Fussilat ini dijelaskan lagi bahawasanya Allah SWT telah berfirman, innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka yang telah berkata rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah Subhanahu Wa Taala, tsumma istaqamu, dan mereka beristiqamah, tetap teguh beristiqamah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun memberitahu kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih, wa abshiru bil jannah, dan kamu dapat berita gembira bahawasanya kamu akan memperolehi syurga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan ke atas kamu. Ini adalah ganjaran kita umat Islam, di mana kalau di dunia orang bersungguh-sungguh berusaha konsisten dalam pekerjaannya akan mendapatkan kejayaan di dunia, maka kita sebagai umat Islam, apakah ganjaran yang kita dapat jika kita beristiqamah dalam perbuatan kita? Ganjarannya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita memperlekehkan apa jua bentuk istiqamah kita yang kita lakukan. Dan tips yang kedua, kita boleh mengatakan bahawasanya kita harus ada sifat rendah diri. Sifat rendah diri, humility. Kenapa kita mesti ada sifat ni? Kerana bila kita ada sifat rendah diri ini, kita tahu bahawasanya diri kita ini manusia yang akan melalui bermacam-macam cabaran dan dugaan. Bermacam-macam dugaan-dugaan di dalam kehidupan kita. Maka kita saling tidak putus untuk memastikan bahawasanya kita dalam beristiqamah ini kita memerlukan pertolongan. Jadi kita tidak putus-putus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta Allah Subhanahu Wa Taala untuk memastikan diri kita ini terus beristiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga merendahkan diri kita untuk meminta pertolongan daripada orang lain, sama ada daripada keluarga kita, daripada sahabat kita. Kita tahu bahawasanya dalam kita ingin beristiqamah di dalam kehidupan kita, mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita pasti akan melalui bermacam-macam kesukaran dan kita pasti akan memerlukan pertolongan dari mana jua sahabat-sahabat, orang-orang yang terdekat dengan kita yang boleh membantu kita. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia berikan istiqamah kepada kita.
Maka jika kita ada rasa sifat rendah diri ini, kita pasti akan terbuka hati untuk menerima apa jua pertolongan daripada manusia dan juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang ketiga, tips yang ketiga adalah kita mesti ada kesedaran jika kita melakukan kesilapan. Ni kerana apa? Kita dalam beristiqamah ini pasti kita akan melalui yang kita sebut sebentar tadi, kesukaran, cabaran. Mungkin kita akan melalui satu masa di mana kita kalah dalam istiqamah kita. Kita tewas dalam istiqamah kita. Ini sesuatu perkara yang kita mesti ada kesedaran bahawasanya ini adalah satu sifat yang semula jadi. Seorang manusia, kita ni manusia, mesti akan ada kesilapan. Mesti akan ada masa itu kita tewas. Mesti akan ada masa itu kita down kan. Kita rasa sangat kecewa. Ini adalah satu lumrah manusia yang semula jadi manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pasti akan melalui masa-masa tersebut. Tetapi jika kita sedar yang kita sedang melalui masa tersebut, kita sedar bahawasanya kita sedang melalui waktu yang sangat sukar dalam diri kita, kita akan bertambah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik kepada tips yang kedua. Dan yang ketiga, kita tidak memperlekehkan apa jua bentuk istiqamah kita. Jadi kita teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap kita ditetapkan keimanan dan hati kita. Kita dianjurkan setelah setiap solat kita membaca doa, ya mustabital qulubi wal absar tsabbit qulubana ala dinika wa ala taatik. Wahai Tuhan yang sabitkan hati-hati dan juga penglihatan kita, maka kau tetapkanlah hati-hati kita ini ala dinik, kepada agama kamu, wa ala ta'atik, dan kepada ketaatan ke atas kamu. Dan juga bagaimana Allah SWT berfirman, dan juga doa yang kita boleh baca, di mana doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kita berdoa kepada Allah SWT yang dianjurkan di dalam ayat Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami, janganlah kamu pesongkan hati kami kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah kamu memberikannya hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah kami rahmahmu ya Allah. Kurniakanlah kami rahmahmu ya Allah. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya kamulah yang Maha Pemberi. Maka beginilah cara-cara kita beristiqamah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan kita tidak memperkecilkan, tidak memperlekehkan istiqamah kita, dan juga pastikan kita tetap merendahkan diri kita dalam kita beristiqamah dan terus meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan daripada keluarga dan orang yang terdekat dengan kita. Dan yang ketiga, pasti kita sedar bahawasanya diri kita ini manusia akan melakukan kesilapan, dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan hidayah kepada kita, untuk pastikan kita kuat teguh di dalam ajaran dan di dalam jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah sedikit sebanyak tips yang kita dapat kongsi bersama, dan kelebihan kita beristiqamah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita istiqamah dan sabat di dalam ketaatan di dalam agama kita. Moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan hidayah kepada kita, dan pastikan kita tidak terserong dan tidak terpesong kepada kesesatan setelah Allah SWT memberikan hidayah kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. InsyaAllah kita bertemu di lain masa. Moga-moga yang mendengar sana dapat manfaatnya dan kita kongsikan manfaatnya bersama. Pastikan untuk like video ini dan juga share kepada jemaah-jemaah yang lain di Facebook kamu semua, insya-Allah. Jazakumullah khairan jazak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.